Umar, pengurus tabung haji Kuala Pilah, yang dihormati yang berusaha Tuan Haji Rosli bin Cik Mat, pengurusi Masjid Jami' Datuk Kelana Petra Sendeng dan barisan jawatan kuasa masjid, seluruh warga kerja Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Seremban, seluruh para asnaf yang dirahmati tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur malam pakai kobar, tuan-tuan apa khabar? Sihat ya semua ya? Alhamdulillah. Daripada pukul berapa dengan ceramah hari ni? Pukul 8. Ayo. Konyang ke ceramah ya? 8 setengah dah dengan ceramah dah. Boleh jadi tak ni? Boleh jadi sampai berapa boleh kan? Pukul 1 ya? Isyak tak boleh, kamu terawih. Ya? Ustazah ketika orang jawab mereka. Alhamdulillah, Tuhan Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mentakdirkan pertemuan kita pada hari ini. Ya, mungkin insya-Allah tuan-puan sekalian, hari ini bersamaan dengan maksudnya satu hari sebelum Ramadan. Berapa Syaban hari ini tuan-puan? Nak buat kuis. Hari ini berapa Syaban? Jangkit-jangkit mata. Ya, atur pakai buku betul dah. Buku hari ini berapa bulan tuan-puan? Berapa Syaban? 29 Syaban. Dia bukan 30 lagi kan? Ya, 29 Syaban. Mungkin esok adalah 1 Ramadan. Ramadan Al-Mubarak. Ya, dan hari ini sahabat-sahabat sekalian, Ustazah diberikan amanah untuk memberikan pesan-pesan, peringatan, bukan pada orang lain, tuan-puan, bahkan kepada diri Ustazah sendiri, supaya kita dapat menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan persiapan yang maksimal yang kita boleh buat. Apa persiapan yang tuan-puan? InsyaAllah nanti kita sama-sama. Ya, sampai ni tak nak siap tu tinggal berapa jam ni? Sampai dah? Sampai. InsyaAllah. Ya, kita sama-sama dengar insyaAllah. Apakah persiapan? Ya, macam mana kita nak menyambut Ramadan semaksimal ataupun semampu yang boleh, supaya Ramadan kita pada kali ini berada pada prestasi dan kualiti yang lebih baik daripada tahun-tahun. Walaupun begitu, saya nak ajak dulu ya kepada sahabat-sahabat semua, puan-puan yang budiman, untuk kita menyemarakkan ya semangat kita semua yang turun keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita bersalawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kan tuan-puan? Insya-Allah. Ustazah ni bimbing sikit-sikit je, nanti saya nak dengar tuan-puan tu yang kuat. Boleh? Ni dah makan ke belum? Dah kuat ni kena kuat tu. Ya, sama-sama insya-Allah kita berselawat, mudah-mudahan ku ada hati yang sempit, barakah daripada selawat ni hati jadi lapang. Ya, ku ada hidup yang tersongkat-songkat, insya-Allah mudah-mudahan dilalukan oleh Allah, diberikan solusi penyelesaian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ku ada yang ragu, mudah-mudahan dengan selawat ini tuan-puan Allah berikan kita yakin. Ya, insya-Allah boleh berubah hidup kita tuan-puan sekalian, barakah ingatan dan selawat kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina
وسلم سلاما تاما محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Muslimin muslimat, tuan-puan yang dikasihi sekalian, apa rasa nak masuk Ramadan ni? Ya, kita berbuat-buat lah dulu kan, ya, kan lalap lah kan. Ya, dah lama dengan ceramah daripada pukul 8.30. Ustaz nak tanya lah tuan-puan, biar tuan-puan dapat menganalisa hati kita masing-masing. Mungkin sekarang tertumpu mandang kat ustazah kan. Ini semua faham bahasa ustazah kan? Kan ada yang tak faham ni, ada subtitle kat bawah. Nampak tak bawah ni? Ini pokat betul kan ni, ya? Tuan-puan, mungkin tuan-puan sekarang tertumpu mandang kat ustazah, nak nongah ustazah. Ustazah nak balik yang pada tuan-puan. Tuan-puan tengok balik kat diri kita masing-masing. Pandang balik kat diri kita masing-masing. Sebenarnya kan, apa rasa ni, ya? Apa rasa dalam hati kita ni? Kita ni menghitung jam, bukan menghitung hari lagi dah, menghitung jam. Boleh jadi malam karang tuan-puan 1 Ramadan, tarawih boleh jadi, bergantung pada nanti nak tengok anak bulan kan, ya. Jadi apa yang kita rasa tuan-puan sekalian, ustazah nak tuan-puan monung sekejap. Saya bagi tuan-puan pejam mata kejap ya, dalam seminit. Pejam mata kejap, fikir apa rasa ni. Sebab tuan-puan pasti ada sesuatu dalam hati kita. Kalau kita tak tanya tuan-puan, entah-entah kan, entah-entah lah, saya tak kata orang sini, tapi boleh jadi entah-entah kita menyambut Ramadan ni tuan-puan sekalian hanya menjadi satu rutin tahunan. Rutin tahunan. Ini macam mana nak buat elak ustazah? Kan boleh tak Ramadan tu? Takkan nak tahu raya ya? Ramadan lah, kata cik tu kan, ya. Jadi bunyi dia tu macam bunyi pasrah benar lah. Bunyi itu macam, yalah nak buat macam mana lah, dah nak buat bulan, bukan boleh nak meloncek-loncek. Daripada Syaban kita lompek poin Syawal, boleh ya? Tak boleh. Jadi benda tak boleh, kita ikut aja lah. Orang puasa kita puasa, senang benar bunyi macam tu. Orang terawih kita terawih. Tak tuan-puan, bukan orang puasa kita puasa, orang terawih kita terawih, tak, bukan macam tu. Ramadan ni sahabat-sahabat sekalian adalah nikmat, kurniaan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah kepada kita. Hadiah.
special tak hadiah tu? Kan special tu special. Kau special itu London, ni special. Special tak hadiah tu tuan-puan? Special. Ya, asah istimewa hadiah tu. Hadiah itu adalah keperluan kita tuan-puan, keperluan. Macam mana orang bagi kita makan, macam mana Allah bagi kita minum, macam mana Allah bagi kita air, macam mana Allah bagi kita udara, kita kena tahu bahawa Ramadan adalah keperluan kita yang sangat hebat. Dan Allah kurniakan kepada kita sebagai satu nikmat yang besar. Contoh tuan-puan sekalian, kenapa saya kata ini kurniaan yang sangat besar? Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini adalah keperluan kita. Kita ambil satu contoh. Tuan-puan, berapa lama dah tuan-puan guna diri tuan-puan ni? Berapa lama dah? Ni biasa yang first class duduk atas kursi ni lebih lama ni. Sama lah kita, siapa atas kursi dia ni. Ngata orang, dia pun atas kursi kan. Ni kan. Berapa lama dah kita guna diri kita ni tuan-puan? Cuba bagi ustazah, siapa nak share dia punya umur? Agak yang paling muda dalam projek tu berapa ke? Muda terbalik lah, muda tang belakang. 80 ada? Ada tak yang umur 80? Angkat tangan. Tak ada 80 ya? Tak ada. Semua 25 ke? 18. 60 ada 60. Angkat tangan 60. Biar exercise sikit tangan tu. Masya Allah, Alhamdulillah. 60 tahun pakai diri kita ni tuan-puan. Kok kereta berapa tahun ke boleh pakai? Nak nanya lah ni kan ya. Kita kan nama berburak-burak. Biar kita berfikir, bukan dengan ceramah tu nganggur ya dah. Biar berfikir, nak nanya, kok kereta kita, motor, berapa tahun kita pakai? 9 tahun. Ada negara-negara tuan-puan, lepas 10 tahun, ada negara yang suruh lupusan kereta lepas 10 tahun. Sebaik kita tak buat macam tu. Kalau tak berkereta, lupus. Ya. Sebaik tak ada negara cakap orang umur 60 lupusan dia kata. Lain borak kalau ada negara buat macam itu. Ni kereta. Sebab apa ada negara lupusan kereta lepas 10 tahun? Dah banyak bagi susah daripada bagi senang. Banyak mudarat sekarang tersadai tepi jalan. Ya. Nak bagi tahu tuan-puan, kereta yang kita pakai tu pun nampak tak tarikh servis itu? Ada tak? Ke apa itu? Ke cermin itu? Ada tarikh. Masalah kita ni tak ada catat kedahi ni tarikh servis. Kita ni. Cuba masing-masing bertulis kat tudung itu. Tarikh servis. Dia ni belum servis. Janduk sekolah dia bahaya ni, dia belum servis. Kamu mulut dan semacam kau bayar kita orang. Hati belum servis lah. Manusia ni tak macam barang tuan-puan. Tapi kita boleh ambil formula dan sifar tu apa dia? Kita pun adalah manusia yang kena diservis. Kena diselenggarakan, kena dibaiki, kena dibasuh, kena dicuci, kena ada tukar ganti. Setuju tak ni tuan-puan? Dah pakai 40 tahun, dah pakai 50 tahun, dah lelah, dah ponek. Macam-macam yang rosak kat dalam ni tuan-puan, software, hardware. Pandai masa ni software, hardware ya. Macam-macam dah rosak. Kalau telefon tu dah berikik, telefon tu dengan gatah dah. Bergoncang-goncang cari lain. Bukan salah Maxis tu dah. Telefon tu tak mau ni dah. Tak synchronize dah dia.
Sebab apa? Dah lama, dah terlampau lama pakai. Maka inilah sifat dia tuan-puan untuk kita manusia. Hati tu dah busuk, hati tu dah koreh, hati tu dah ada penyakit pikiran tu dah lemah, emosi tu dah tak berdaya. Macam-macam dihadap hidup ni dah tak berdaya dah. Sudah kan tuan-puan semua main ni, kalau orang Negeri Sembilan kan semua main cakap ni, lantak kau lah. Betul tak? Cik, anak cik nampak mawak anak perempuan awak, lantak dia lah. Emosi dah penat. Betul tak tuan-puan? Dah tak kuasa dah. Dah tak kuasa. Pokok dia lah. Dah panik. Tadi tu dah cakap dah lantak tu. Ya, lantak lah. Pokok dia lah. Nak bagi tahu tuan-puan sekalian, inilah yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa dia? Kamu semua ni kena servis. Kono selenggaraan, kono dirawat, kono dicas balik, kono disembuhan, bahkan ulama yang berdoa. Tuan-puan sekalian, andai kata hati ni tak boleh nak baiki lagi dah ya Allah, maka gantikanlah hatiku dengan hati yang baru. Tukar ganti. Betul alat dah pamen kata tak boleh dah ni, dah bengkok-bengkok. Ya, tak boleh dah pakai bosi acik ni cik, kereta acik ni memang kena tukar lain dah. Tukar. Dan inilah tuan-puan yang bakal berlaku sepanjang 30 hari Ramadan. Kita nak selenggara balik diri kita ni tuan-puan. Kita nak selenggara lidah kita ni tuan-puan. Lidah ni antara sebab yang banyak bawa orang masuk neraka. Lidah ni tak bertulang, pantang teragak nak bercakap, dia bercakap. Tapi kita jangan lupa tuan-puan, lidah ini yang keluar dekat lidah tu tidak lain dan tidak bukan adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Sebab ulama kata tuan-puan, lidah ni ibarat sanduk, hati ni gulai lauk mana? Dalam hati. Lidah ni apa? Sanduk je. Kok gulai tu masin, maka disanduk keluarlah gulai yang masin. Kok gulai tu padeh, disanduk dari lidah keluarlah gulai yang padeh. Kok hati tu busuk, disanduk dari lidah, maka terdengarlah dekat kita perkataan-perkataan yang hina yang keluar, perkataan yang keji yang keluar. Siapa nak tolong selenggara lidah kita? Tak ada yang berminat tuan-puan. Tak ada kita dengar suami kita kata, "Mas ni abang selenggara lidah kau." Tak ada. Tak pernah kita dengar. Tak ada dia berminat nak selanggar lidah orang tu. Hati orang siapa tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tuan-puan sekalian, dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah sayang dekat kita. Wasak kausak. So, itu cakap Negeri Sembilan ni lah tuan. Kok wasak kausak? Mari sini nak diselenggara lidah. Mari nak diselenggara mata. Nak diselenggara telinga. Nak diselenggara hati. Nak diselenggara harta. Kan dalam Ramadan ni kan jumpa raya ada zakat fitrah Allah nak selenggara. Sebab apa? Kalau dibiarkan kita ni tuan-puan sekalian, jadi kereta buruk lah kita. Jadi telaga buruk lah kita. Jadi tompek, telaga buruk tu apa dia? Tompek orang humbanan segala benda-benda yang orang dah tak nak. Humbanan dan telaga buruk tu. Wal-iyazubillah. Jangan kita jadi telaga buruk. Jangan kita jadi kereta buruk yang tersadai, yang diumpat koji dia orang. Bila mati perbandaran Seremban nak campaan ni, nak ambil ni. Sebab apa? Sebab rosak yang tak diservis-servis, tak diselenggarakan sampai tidak mendatangkan kebaikan dan manfaat lagi.
Nampak tak sahabat-sahabat semua? Betapa bersyukurnya kita dengan rahmat Allah datangkan 30 hari insya-Allah Ramadan untuk memperbaiki penyelenggaraan diri kita seluruhnya, zahiran wa batinan, zahir dan batin, ya, pandangan, pendengaran dan semuanya nak diselenggarakan dalam bulan Ramadan. Marilah sama-sama kita mengungkap lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Keperluan kita tapi kita tak tahu. Allah bagi. Kamu kena masuk Ramadan, kamu kena ikuti Ramadan. Ramadan ni madrasah, Ramadan ni sekolah, Ramadan ni kursus, Ramadan ni tarbiyah. Kamu kena ikuti Ramadan ni sebab apa? Nak selenggara diri kita, nak selenggara harta kita, nak selenggara keluarga kita. Masya Allah, besarnya makna Ramadan ya dalam hidup kita. Sebab tu tuan-puan, ustazah ni banyak mandang ke sini ya, sakitlah kepala ustazah leher ni kan. Ya, jadi kalau saya pandang tepat ke depan pun boleh tuan-puan ya. Anak Rai juga yang dalam Facebook tu. Jadi orang Facebook tu kan kata apa, ustazah termandang ke kiri ya kan, sebab senior borek ya. Okey. Tuan-puan sekalian, kalau tanya ustazah, apa yang ustazah rasa kan? Jadi saya tanya tuan-puan, tak ada seorang pun jawab. Ya? Jadi saya tanya diri sendirilah. Apa yang ustazah rasa? Ustazah rasa ustazah tak cukup persediaan pun. Ya, mungkin sibuk ke sana kemari ke apa. Tapi ustazah letakkan satu harapan yang besar. Maknanya sekarang ni kalau tanya apa yang ustazah rasa, dalam ni penuh dengan harapan. Harapan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita sebut harapan pada Allah, kat dalam ni banyak monolog, banyak macam bercakap. Kita panggil bercakap dengan Allah ni munajat. Jadi dalam tu banyak munajat. Tak kira lah dalam kereta, ya, duduk sorang-sorang. Kalau tengah bercakap ni tak adalah munajat dah. Dia tengah bercakap, ya. Tapi kalau duduk sorang-sorang dalam kereta, hati tu bercakap, ya Allah, ampunlah kesibukan aku, kelemahan aku, kelalaian aku, kecuaian aku. Bukan bermakna aku tidak bersyukur dengan kedatangan Ramadan, ya Allah. Sangat bersyukur. Aku tahu Ramadan ni keperluan aku. Aku tahu Ramadan ni hadiah daripada Engkau kepada aku, kepada keluarga aku, kepada masyarakat, kepada umat Islam. Tapi ada kelemahan kita, ada kelalaian kita. Tapi aku bersandar dan berharap kepada rahmat-Mu, ya Allah, agar Engkau berilah kekuatan, Kau berilah kemampuan untuk aku menghidupkan Ramadan ini dengan sebaik-baik yang boleh aku lakukan, sehingga Engkau redha dan cinta kepada aku. Itu harapan. Jadi maksud dia tuan-puan sekalian, dah menjelang beberapa jam nak Ramadan ni, patutnya kita dah mula bercakap-cakap dengan Tuan punya Ramadan tu dah. Ya, faham maksud ustazah kan? Dah bercakap-cakap dah dengan Tuan punya Ramadan. Siapa Tuan punya Ramadan? Allah Subhanahu wa taala. Nak Ramadan dah ni, ya Allah. Bercakap-cakap. Ampunlah, kok saya salah, memang banyak salah pun. Dah nak Ramadan dah ni, ya Allah, bagilah segala rahmat tu kat saya, ya Allah. Jangan dikecualianlah saya dengan anak-anak, ya Allah. Dah bercakap-cakap dah. Penting bercakap-cakap ni tuan. Munajat tu penting, sebab dia melembutkan hati kita, dan dia mengarahkan hati kita supaya terfokus, bagi perhatian, bagi tumpuan. Kita mak-mak ni tanda betul kalau bab anak-anak tak bagi perhatian ni kan? Betul tak? Perasan tak tuan-tuan, mak ayah kalau bercakap dengan anak-anak, kita perasan tak anak mana yang bagi perhatian dengan yang tak bagi? Senang tak kita nak perasan?
Senang. Ada anak kita cakap dengan dia, mata ke handphone ya. Ni kita mosan ni. Sekarang bawang merah tu yang 2 kilo. Bawang putih, amak nak 1 labu je. Dengar lelok ni amak cakap ni, ya, dengar senang itu. Bawang merah, bawang putih tu. Balik kan, tengok apa bawa agak. Ya, kita pun kata apa, itulah amak dah tengok dah, tak perhatian cakap amak. Tengok kan bahasa orang Negeri Sembilan kan, tak di hati cakap kita. Kita pun guna perkataan hati, tak di hati tak tahulah sekarang guna oleh kita. Ustazah ni macam tu dengan amak ya. Amak kalau cakap kau hati ni, sikit cakap amak ni. Maksud apa? Bagi hati tu, bagi tumpuan, dengar, pandang. Maka sahabat-sahabat sekalian, macam itulah kita dengan Ramadan. Bagi hati kita pada Ramadan, bagi tumpuan kita pada Ramadan. Kalau nak fikir dunia ni tuan-puan, tak ada habis dah sampai kiamat ataupun sampai kita mati. Allah dah sebut dah, alhaakumut takatsur. Kamu akan sentiasa dilalaikan. Alhaakumut takatsur. Kamu akan terus dilalaikan, terpedaya. Dengan apa? Dengan segala mengumpul, koleksi, menambah, mencari, memburu, tak pernah cukup. Alhaakumut takatsur. Tak kira Muharram, tak kira Rajab, tak kira Syaban, tak kira Ramadan. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Bila berhenti, bila sadar, dah masuk kubur. Jadi sebab itu penting nasihat, penting ceramah-ceramah, penting majlis ilmu. Supaya apa? Nak mengejutkan kita semua, termasuk ustazah yang bercakap ni, daripada kecuaian dan kelalaian. Kita tak perasan ya, yang kita ni sebenarnya duk sibuk litang pukang, padahal Ramadan tinggal malam ni je insya-Allah. Tapi kita tidak hatikan Ramadan itu, tak bagi hati. Ya, bila kita tak bagi hati kita kepada Ramadan, kita mungkin akan terlepas banyak peluang, nikmat, ganjaran yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan. Dan padahal antara hikmah paling besar juga adalah tuan-puan, untuk menyelenggarakan semula servis diri kita, keluarga kita, masyarakat kita melalui satu madrasah tarbiyah yang dinamakan sebagai Madrasah Ramadan. Ustazah bacakan beberapa hadis Nabi SAW ya tentang Ramadan, sebagai nak peringat balik kepada kita semua betapa spesialnya tuan-puan, istimewanya Ramadan yang bakal kita sambut dalam beberapa jam sahaja lagi. Antaranya adalah hadis yang pertama, sabda Nabi SAW, "Idza kana fi awwali lailatin min syahri Ramadan." Apabila tibanya awal malam bulan Ramadan, sufidatis syayatin wa maradatil jin wa wuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syar aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kullu laylah. Ini ya, kita tak terdengar benda ni dengan telinga biasa. Kita kena belajar baru kita tahu. Walaupun disebut dalam hadis ni, tiap-tiap malam ada seruan yang menyeru, tapi tak terdengar dengan telinga. Ni kalau malam-malam tunggu ya, ustazah tu kata ada seruan menyeru, tunggu yang malam kan, tak ada pun. Memang tak terdengar dengan telinga dah. Dia kena belajar baru tahu. Apa yang disebut oleh Nabi SAW tadi, bila masuk saja malam bulan Ramadan, yang berlaku adalah semua syaitan
dan jin yang durhaka diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang nampak orang buat kartun, tak sampai kat cik ya, dia dapat masuk dalam telefon dia kan ya. Ada tu gambar tu, orang tu naik motor, belakangnya ada gambar hantu, ada hantu sekor, macam hantu kum-kum lah, hantu pocong tu. Dia pegang tepi keledar. Siapa dapat gambar tu? Dia pegang tepi keledar. Dia kata, pergi dulu ya, jumpa balik raya esok tu. Macam-macam orang ni dibuat macam itu ya, cerita tu kan. Dibuat main dia cerita tu, pergi dulu, jumpa raya esok tu. Macam seolah-olah dia nak hantar lah pocong tu, tak tahu ke mana dia nak hantar. Agak dia dengar hadis ni kan. Ya, kena ikat. Jin yang durhaka, syaitan, diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu neraka semua ditutup, tidak ada satu pun yang terbuka. Pintu-pintu syurga semua dibuka, tidak ada satu pun yang tertutup. Masya Allah. Puan-puan kena kuat sikit ya, kita punya imajinasi. Ya, kena kuat sikit imajinasi kita tu. Maknanya kita bayangkan, ya Allah, tempat yang paling nikmat. Pintu tu jangan bayang macam pintu rumah kita. Pintu rumah kita ada yang kena angkek nak buka tu kan. Nak buka angkek, nak tutup pun kena angkek. Ayo, kan macam itu aman pintu ada. Pintu rumah kita mungkin kecil, selisih jalan suami isteri pun tak lapis, kena sorang-sorang berjalan, kecil. Ini pintu syurga tuan-puan. Pintu syurga ni kalau kita rujuk hadis-hadis yang menceritakan tentang syurga, tentang pintu syurga. Pintu syurga ni tuan-puan, antara sisi topi dengan topi itu seluas timur dan barat. Ya Allah, besar pintu. Memang tak terbayang kat kita ada tuan-puan. Cuma kita boleh dengar lah, tapi nak bayang tu tak dapat bayang anda macam mana tu baru pintu syurga macam mana. Istana dan syurga tu macam mana tu baru pintu Kok berjalan berapa ratus tahun perjalanan antara hujung pintu dengan hujung pintu. Ya Allah, besar pintu. Pintu yang mengangur besar-besar tu tuan-puan, tak ada satu pun yang tertutup pada bulan Ramadan. Tak tertutup. Allah seolah-olah bagi peluang, siapa nak masuk, masuk syurga lah, masuk syurga lah. Dalam surah Yunus ayat 25 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah mempelawa, Allah menyeru, Allah mengajak, Allah memanggil. Panggil siapa? Yada'ukum, wallahu yada'u. Allah menyeru semua orang ila daris salam, untuk masuk syurga. Tak cukup itu dalam keadaan biasa. Allah seru manusia masuk syurga. Bayang tuan-puan, yang Allah bentangkan Ramadan ni, hadiah Ramadan ni, yang semua pintu syurga akan terbuka, tidak ada satu pun yang tertutup. Sebagai satu simbolik, makna apa? Kalau tak masuk memang sengaja betul lah tu. Dah mengangur, dah pintu syurga tu buka macam tu, tak ya boleh masuk. Itu memang ada benda yang tak kono kat kita lah tu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Dan pada setiap malam tuan-puan sekalian, ada seruan yang menyeru. Ni kita kata tak terdengar dengan telinga, tapi kita belajar, kita tahu. Malam karang ada seruan tu, malam esok ada seruan tu, malam lusa ada seruan tu. Kita duduk kat rumah lepas tarawih, kita ingat balik ceramah ni. Ustazah tu kata ada hadis Nabi SAW yang menyebut, ya, wa yunadi munadin, dan menyerulah satu seruan. Apa kata seruan itu? Ya baghiyal khair,
aqbil. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, terimalah. Siapa yang nakkan kebaikan, maka terimalah Allah sedang mencurahkan kebaikan kepada semua. Pada waktu malam ada seruan yang mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai pemburu kebaikan, wahai yang menginginkan kebaikan, wahai pencinta-pencinta kebaikan. Ya, semua kita nak kebaikan kan? Allah sebut tiap-tiap malam ada seruan yang menyeru, aqbil, ambil, terimalah. Memang Allah nak bagi kebaikan. Wa ya baghiyasyarr, dan wahai orang-orang yang mengharapkan kejahatan, aqsir, berhentilah. Bagi orang yang suka melakukan kejahatan, suka melakukan maksiat, keburukan, kemudaratan, maka ada seruan yang mengatakan, aqsir, cukup. Aqsir, berhenti. Aqsir, jangan buat. Ya? Walillahi utaqa'u minan nar, dan yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan manusia daripada api neraka. Bagi yang baik-baik kan, Allah akan bebaskan daripada api neraka. Bagi yang berhenti daripada membuat kejahatan, Allah akan bebaskan daripada api neraka. Dan pembebasan daripada api neraka itu adalah seruan yang diseru pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Masya Allah, tuan-puan. Ya, jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap malam Ramadan, bebaskan kita daripada api. Ada seruan yang menyeru, tuan-puan sekalian. Kita nak kena yakinlah, baik ya Allah kat kita. Kita mungkin masa tu dah panik dah ni, solat tarawih kan dah. Yalah berrakaat-rakaat lah, 20 rakaat buat. Lama lah tu. Sengaja mencari masjid yang lama-lama lah. Ya, tak puas kalau saya sekejap ni nak pergi cari masjid yang paling lama. Tuan-puan kalau nak tahu masjid paling lama, saya nak beritahu lah kat mana. Nak tahu tak? Tapi jauh lah sikit ke Indonesia. Nama pesantren tu, kalau tak silap saya, nama dia Pesantren Al-Fatah, Terumbo, Indonesia. Pesantren Al-Fatah. Kalau tak payah tu Google dulu. Google dulu, cek kat YouTube. Kat sana tuan-puan, dia pesantren besar, macam satu kampung. Dia ada banyak surau dan masjid. Ada masjid di sana yang buat 30 juzuk satu malam. Ustazah mula-mula dengar tak percaya. Biar betul 30 juzuk satu malam. Dia start daripada maghrib tu dah start baca ayat tu sampai subuh, nak ngambil 30 juzuk. Tak berhenti. Imamnya bertukar-tukar. Saya tak tahulah imam tu lepas bertukar tu dia pergi tidur ke tak. Yang tak tukar ni makmum, ya. Saya tak tahu yang tu. Tapi tuan-puan, mula-mula saya kata tak percaya kalau setakat dengar orang cakap tak percaya Tapi kita tengok dalam YouTube tu, ada gambar, ada video. Ada wartawan yang bertanya dekat jemaah yang dah tersandar dah pagi lepas subuh tu kan, ya. Walaupun tersandar, tapi mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Saya telah berjaya, alhamdulillah, mengisi sepanjang malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagi saya, dia kata, saya dapat buat sekali seumur hidup saya pun, saya dah rasa alhamdulillah satu pencapaian yang luar biasa, yang penuh nikmat lah untuk diri saya. Sebab apa? Bukan senang tuan-tuan, kita nak buat lah sekali lah hidup kita, sehari yang kita tak berhenti ibadah malam, tak tidur. Tu kalau nak cuba, beli tiket lah kita. Sunyi sudah, Seremban
Semua pergi teronto. Mana terumbu? Al-Fatah. Masya Allah tuan-puan sekalian. Mungkin kita dah ponek, ya lepas terawih kita terduduk macam tu. Kita pun fikir. Nabi kata setiap malam ada seruan dalam bulan Ramadan yang menyeru mengatakan Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka kerana besar dan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, masukkanlah aku dalam golongan orang-orang yang engkau bebaskan. Sebab tu kalau tuan-puan tengok kan, dulu-dululah kita boleh tengok kan, kat Masjidil Haram kan ada imam yang baca doa kan. Kalau dah masuk 5 boleh atau 10 akhir Ramadan tu dia mula baca doa kunut kan, ya. Ada satu part kalau imam tu baca, biasa imam tu akan nangis. Ya, apa yang imam tu cakap tuan-puan? Allahumma ja'alna minal marhumin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan orang-orang yang engkau rahmati. Ingat betul-betul ya, sebut dia betul-betul. Allahumma ja'alna minal marhumin wala taj'alna minal mahrumin. Dokek-dokek tu. Satu tu marhumin, satu lagi la taj'alna minal mahrumin. Maksud dia apa? Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan orang-orang yang engkau berikan rahmat, dan jangan jadikan kami daripada golongan orang-orang yang engkau haramkan daripada menerima rahmatmu. Haram rahmat. Ya na'uzubillah, na'uzubillah. Jangan sampai jadi orang yang Allah haramkan daripada rahmat, orang yang Allah tidak janjikan pembebasan daripada api neraka. Wal-iyazubillah. Sedangkan kalau kita tengok tuan-puan, tabiat ataupun sifat yang ada pada Ramadan ini, itu semacam Allah nak bagi segala-gala limpahan rahmat, peluang untuk Allah ampunkan, bebas api neraka, beri segala nikmat, beri hidayah, beri taufik. Tiba-tiba ada seorang dua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada rahmat. Wal-iyazubillah. Ya, ada golongan yang Allah haramkan tuan-puan. Kita kena cek lah, tengok apa ulama bahas. Antaranya adalah orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengamalkan perkara-perkara khurafat dan tidak bertaubat, orang-orang yang takabur, sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu boleh menjauhkan kita daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin. Semua amalan anak Adam Allah akan gandakan. Baiknya Allah, ya, Maha suci Allah yang maha baik, Al-Barrur Rahim. Buatlah apa-apa pun tuan-puan yang kita rasa, kadang-kadang kita pun rasa macam bernama, kita buatlah. Duduk-duduk macam ni, nampak kat topi kita tu, atas kapet tu ada sampah. Semua dah mandang sampah ada ke tak ada kan, ya. Dengar habis lu. Siapa kisah, siapa peduli tuan-puan. Dan kita pun sama-sama dengan ceramah, ya. Kita nampak macam ada sampah, tangan kita tu tarik, ambil, masuk beg kita. Masuk beg kita. Kita pun lupa yang kita buat tu. Tak ada orang sambil dia ambil sampah kecil, tisu tu dia pun ambil gambar selfie dengan sampah tu, keluar Instagram. Ya, Alhamdulillah kebajikan yang saya buat hari ni. Tak ada kocik bana, tak payah keluar anda. Kita pun rasa benda tu kecil, tapi belum tahu tuan-puan, entah-entah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ia adalah amalan yang Allah lipat kali gandakan pahalanya sebab ikhlas. Sebab apa ikhlas? Kita tidak berharap pandangan orang pun. Kita pun lupa apa yang kita buat. Kita pun tak bilik mana, tak ada nak muji-muji diri kita dah. Banding kita sedekah 10,000 kan kat masjid ni, ya, 10 tahun ingat.
10 tahun nyebut. Yang ini tak ada, kita pun tak fikir dah. Entah-entah itulah yang paling ikhlas, tuan-puan. Benda yang paling kocik tu, tuan-puan, Allah kata apa? Ni disebut hadis qudsi ya, maksudnya makna daripada Allah, lafaz daripada Nabi SAW. Semua itu tak akan jadi macam tu saja, kecuali Allah akan gandakan 10 sampai 700 kali ganda. Maha suci Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Pujilah Allah banyak-banyak. Baik, maha baik. Dan kemudian hadis itu bersambung, tuan-puan. Qala Allah azza wa jalla, illa as-sawm fa innahu li. Kecuali bab puasa, dia tak masuk dalam sifir 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Masya Allah. Yang lain-lain boleh masuk sifir tu. Tapi bab puasa, tidak. Itu bukan sifir untuk puasa. Maknanya kalau kita puasa, tuan-puan, bukan 10 kali ganda, bukan 700 kali ganda. Kalau puasa, Allah kata apa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kalau puasa, itu untuk aku, untuk Allah. Dan Allah, yakni aku tu maksudnya Allah, yang akan mengganjarinya. Lupakan cerita 10 kali ganda, lupakan cerita 500 kali ganda, 700 kali ganda. Allah akan ganjari seikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dia kalau analogi macam ni, tuan-puan nak senang faham lah. Tuan-puan tahu tak boleh? Boleh tahu kan boleh? Ada yang tak tahu boleh. Boleh tu apa kan boleh? Kenduri. Orang Kelantan panggil bekwah. Ustazah suami Kelantan. Ya, kalau Kelantan dia kata nak pergi bekwah. Kalau kita boleh. Ustaz tak tahu sebab apa boleh. Ada bergelek-gelek okey? Ya, tapi dipanggil boleh. Okey, kenduri ya tuan-puan. Kalau kita pergi berolek kan, tuan-puan suka pergi yang awal ke yang akhir? Nak nanya dulu. Awal. Sebab apa suka pergi awal? Lauk tengah sadap, ayo. Baru masak ya, Masya Allah. Ustazah pun suka pergi awal. Tak ramai jumpa orang. Ya. Tapi ada orang ceneke. Tahu tak ceneke? Ceneke ni memang cakap bahasa orang Negeri Sembilan pokat betul ya. Ceneke ni makna auta. Dia ada idea lain. Kalau pergi lambat, kok apa lauk banyak lebih dapat kita buat balik. Tu otak ceneke, dia ada benda lain. Kan dia tak nak membazir, dia kata. Tak salah, tak nak membazir kan, berbuang pula. Baik kita pergi lambat, kita dapat buat balik. Betul dia tu kan. Okey, saya tuan-puan bayang cerita ni ya. Sebab ni benda yang berlaku dalam hidup kita ni. Katalah sekarang ni ustazah ni buat kenduri lah, berolek ya. Okey, ustaz cakap dah dengan dia punya pembantu-pembantu ni lah, AJK, majlis AJK tu kan. Dia panggil apa tu? Yang nolong kita tu? Orang pangkai lah. Dah cakap dah. Sekarang kalau dah pukul 3 sekarang, dah nak habis dah kan. Kita punya time ni kan, bungkus-bungkus lah. Bagilah ke orang yang last-last tu bawa balik. Ya banyak nampak dalam periuk tu. Urusanlah orang-orang pangkai ni. Tapi tiba-tiba tuan-puan, datanglah salah seorang daripada jemaah ni. Pinjam nama akak kak. Siapa nama akak? Sadap nama ya. Datanglah Kak Nani ni. Kat tempat Ustazah Kenduri tu. Ustazah kena tak Kak ni Ustazah? Kena Kak Nani. Kak Nani duduk dokek Ustazah masa ceramah tu. Kak jangan balik dulu ya. Akak nak balik sekarang Kak jumpa Ustazah. Dia tak bagi pada orang pangkal. Ustazah tak kata orang pangkal tolong ni Kak Nani ni. Tak. Ustazah kata Kak, akak bila nak balik akak jumpa Ustazah. Akak jangan balik dulu.
Cari ustazah dulu. Kak nak balik kan, carilah ustazah. Ustazah Kak nak balik dah ni. Tunggu Kak. Akak tunggu kat sini. Ustazah pun pergi masuk dapur. Agak-agak yang ustazah akan bagi pada Kak Nani ni sama tak kualiti dengan orang Pangkal bagi? Tak. Tahu tak apa? Tak sama. Ustazah akan fikir ni, sambal belacan ada ke tak ada, ikan masin ada ke tak ada, lauk lemak ada ke tak ada. Kok tengok pula nasi, nasi pun bagi sekali lah. Basah plastik Kak Nani dapat. Special. Nak banding dengan yang orang Pangkal dia buat lebih kurang ya. Buat yang ni bagi ayam, yang ni bagi kambing, yang ni bagi yang ni tak payahlah kata. Jadi nampak dia makan banyak ni, tak payahlah bagi dia. Pada pandai lah dia kan ya. Kalau kita tuan rumah lain, banyak pertimbangan kita. Kak Nani pun kau nunggu 20 minit pun kambang nunggu kat tepi apa? Tepi tiang tu. Kalau orang tanya apa tak balik Kak, ustazah suruh tunggu. Setengah jam dah nunggu tu tak apa. Ustazah suruh tunggu. Ada tu special tu. Nampak tak bayangan ni tuan puan? Ustazah cakap ni li taqribi zihni biar kita senang faham. Walillahil mathalul a'la. Allah bukan bandingan dengan semua yang kita cakap tadi. Allah maha hebat, tak ada bandingan dengan sesuatu yang lain. Cuba tuan puan bayang bila Allah dalam hadis qudsi tu tuan puan disebut wa ana ajzibih. Kalau kau puasa, kalau kamu puasa, aku jumpaku. Macam itulah maksud dia. Puasa tu jumpaku. Kamu puasa tu aku direct bagi. Maknanya bukan yang lain tu Allah tak bagi. Semua ganjaran pahala tu daripada Allah. Tapi nak bagi tahu takkan sama macam yang lain. Special. Yang terbaik, yang terhebat, yang termahal, yang paling bernilai, yang paling tak dapat nak hitung lah tuan puan. Apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka sahabat-sahabat sekalian, jangan dalam kita berpuasa kita mengharapkan yang selain Allah. Ini poso-poso tapi tak taat pada Allah. Poso tapi buat maksiat kepada Allah. Tak mungkin. Takkan jadi istimewa tuan puan. Sepanjang poso tu tuan puan, biar kita ngadap hati tu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bercakap dengan Allah, ya Allah aku puasa ni ya Allah kerana engkau. Cakap selalu, cakap. Kadang-kadang bila potong-potong, datanglah ponek tu kan. Ponek. Ada orang melayang-layang, dah rasa kan ya. Daripada tu nak masak. Bercakap dengan Allah, ya Allah mudahkanlah urusan saya nak masak ni ya Allah. Terasa ya ponek ni Tapi tak apa ya Allah, aku buat kerana engkau. Cakap. Menolak dengan Allah, munajat dengan Allah. Dan semua itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustazah nak rumuskan tuan puan sekalian. Ya, tuan puan bawa balik satu pesanan daripada Imam Ghazali rahimahullah. Ya, yang meletakkan ada 6 ya tuan puan sekalian syarat ataupun ada 6 perkara yang boleh menyempurnakan supaya kualiti puasa Ramadan kita ataupun kualiti kita menghidupkan Ramadan itu tidak berada pada paras yang paling bawah. Paras paling bawah ni maksudnya tak ada kualiti sangat. Ya, maknanya biar kita sampai tuan puan tahun ni luar biasa ni. Lebih baik. Jadi nak dapat yang lebih baik ni tuan puan sekalian, ada 6 perkara untuk menyempurnakannya. Jadi ustazah persila tuan puan catat ya. Sebab kalau tak catat biasa tak ingat. Kang dah panjang makan kang, cuy tanya dia semula apa 6 dia entah ya. Tinggal 1 ingat dia. Jadi kalau kita catat tu insya-Allah. Yang pertama tuan puan sekalian, menundukkan pandangan dan menahan daripada melihat perkara yang tercela dan dibenci oleh syariat, serta tahanlah mata kita daripada memandang sesuatu yang boleh mengganggu dan melalaikan hati kita daripada mengingati Allah
Subhanahu wa ta'ala. Itu nombor satu. Rumusan nombor satu tu apa dia? Jaga mata. Sebab dari mata jatuh ke hati. Iyo, semua tang mata ni bawa ke hati. Betul tak tuan? Iyo. Orang yang suka shopping-shopping tu kan, agak sebab apa tu? Sebab mata apa? Sebab hidung. Yang pasal suka shopping ni kan terhidu baru ya, tak ada. Dia mandang, dia tak jaga mata. Yang suka online shopping tu sebab apa kan? So sekejap kan bunyi ting, bunyi dia punya apa? Dia punya notification dia kan. Sebab apa kan? Dia sengaja pergi tengok. Lepas tu tekan like, lepas tu masuk dalam apa nama tu, troli tu. Masuk dalam troli tu. Lepas tu kan bagi kan nak cucu. Tolong wan mali ni ha. Nak mali tak pandai. Kan sengaja tuan puan, mata tak jaga. Cuba jaga mata tu, tak nampak kan dah. Jadi dalam bulan Ramadan ni tuan puan sekalian, tahan mata. Pertama daripada perkara yang keji, tercela, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang mandatori, tak boleh. Tak boleh nak toleransi dengan benda haram, tak boleh pandang. Dan nama haram tak boleh pandang. Termasuk apa-apa yang bila kita pandang mengganggu zikrullah kita, mengganggu hati kita. Tak payahlah pandang. Cuba bayang tuan-puan elok-elok 25 Syaban, 27 Syaban, terjebak pula tengok cerita Korea baru nak start 3 episod. 27 Syaban nak terjebak tu 3 episod. Bapak sadap cerita Ustazah. Kosan yang Pak Awa tu adik-beradik tiri ya Ustazah. Dia ambil cerita Korea tu macam hidup cerita tu. Dibagi hati paut dekat cerita tu. Lepas tu apa jadi tuan-puan? Ni nak masuk 1 Ramadan. Bila dia Google tengok cerita ni, tajuk ni berapa episod, 400 episod. Ini kalau cakap bahasa kasar mampu tuan-puan dengan pihak boleh. Berapa lama masa kita akan guna untuk tengok cerita Korea tu tuan-puan? Bawa pula dalam bulan Ramadan. Imam Ghazali kata, kamu kalau nak dapat kualiti puasa Ramadan kamu, mata kamu jaga. Ganggu hati kamu, ganggu masa kamu. Masa dalam bulan Ramadan ni tuan-puan terlalu capek. Masa yang puasa tu lama lah sikit, ya. Lepas tu kan malam tu kan, ya Allah, darah, capek. Sampai bila kita nak pergi melayan drama tu, drama ni. Tak payahlah tuan-puan bulan Ramadan. Betul saya cakap. Setuju ke tak setuju ni? Tak payahlah. Sebab apa? Kita nak Ramadan yang ada kualiti tuan-puan. Ini saya cakap kat diri Ustazah dengan semua yang mendengar. Yang kedua tuan-puan sekalian, memelihara lidah dari menuturkan perkataan yang tidak berfaedah, seperti bergurau senda, dan perkataan yang haram seperti mengumpat, berdusta, dan dianjurkan lebih baik untuk memperbanyakkan mendiamkan diri, memperbanyakkan zikrullah, dan memperbanyakkan tilawah Al-Quran. Ganti kepada lisan yang bercakap banyak ni. Maknanya memang betul dalam bulan Ramadan kena pimpin lisan kita. Tak payahlah, tak faedah lah cakap benda tu, tak payah. Tak payahlah bergurau, menipu-nipu, berdusta semua, tak payah. Ngumpat-ngumpat, tak payah. Tuan-puan kena ada kepekaan dengan setiap isi yang kita dengar ya ataupun yang kita cakap. Kalau mulai menyebut nama orang, awas. Kita kena macam elok-elok burak kat timah kat leha, tiba-tiba tersebut nama Kak Cum. Ingat, walaupun mula-mula introduksi itu macam elok, ada tak nampak Kak Cum tadi? Kan elok tu kan, masa tu macam prihatin mana lah Rahman ni.
Ya, ada nampak kacau tak tadi? Lepas tu awas. Dia akan masuk sikit demi sikit demi sikit, sampailah kepada cerita tak baik pasal orang. Tak usah tuan-puan, tak usahlah cerita pasal orang lah. Ya, tak payahlah. Cutilah. Ya, MC lah cerita pasal orang. Tak usah tuan-puan. Sebab apa? Kita tak tahu pun hidup orang tu. Kita tak duduk seminit pun dalam rumah. Tapi kita cerita pasal orang macam kita tahu benar pasal orang tu. Berhentilah tuan-puan. Sebab kualiti Ramadan kita jatuh. Bergantung kepada lisan kita. Tadi mata, lisan. Kenapa lisan? Sebab lisan ini adalah gambaran hati seseorang yang tak nampak. Tapi lisannya seperti mempamerkan imej hati yang tersembunyi. Kalau yang keluar pada lisannya zikrullah, kata-kata yang baik, kata-kata yang menenangkan, insya-Allah tuan-puan, hati dia baik. Yang ketiga, menahan dari mendengar perkataan yang dibenci oleh Allah. Kerana setiap perkataan yang diharamkan untuk dituturkan, maka haram juga untuk didengar. Ya, maksud dia perkataan yang haram untuk dituturkan, sebenarnya kita pun tak bagus dengar. Macam tadilah mengumpat, mengeji, mengata. Cakap pun haram, dengar pun haram. Jadi kena lindung, jangan dengar. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyamakan pendengaran haram seperti memakan harta haram dalam Quran. Bayang tuan-puan. Dalam surah Al-Maidah ayat 42. Samma'una lil-kadhibi akaluna lis-suht. Maksud dia, mereka yang sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram. Sama. Orang yang suka dengar cerita tak elok, cerita dusta, cerita yang diharamkan oleh syarak, samalah macam orang yang memakan sesuatu ataupun mengambil harta yang diharamkan. Makna tak boleh masuk dalam tubuh badan kita. Yang keempat, menahan segala anggota tubuh. Tangan, kaki, ya, perut, kemaluan dan sebagainya, daripada melakukan perkara-perkara haram dan perkara-perkara syubhah. Ini kerana tidak ada tuan-puan makna puasa tersebut sekiranya pada siang hari menahannya daripada makanan halal tetapi berbuka dengan makanan yang haram. Maksud dia elok dah menahan diri kan, ya, tak makan. Yang kita tahan tu bukan makanan haram, makanan halal. Air ni bulan puasa ni, ini bulan puasa lagi. Kalau bulan puasa, air ni boleh minum tak? Tak boleh masa siang. Padahal air ni halal ke haram? Halal. Bayangkan tuan-puan, kita dilatih menahan daripada yang halal sepanjang puasa. Maksud dia yang haram jangan sentuh, jangan buat, jangan dokek. Yang halal ni pun sedang dilatih untuk kita meletakkan limitasi yang baik. Bukan makna halal masuklah perut semua sampai dapat penyakit. Bukan makna halal kita buatlah sampai membazir. Maksud yang lebih besar apa dia? Jangan kata yang haram. Haram lagi tak boleh. Maka dididik dengan walaupun air ini halal, tapi kamu sedang puasa, tahan. Walaupun dia halal, tetap tak boleh minum. Dapat kita menahannya, insya-Allah ada kekuatan menahan daripada yang haram. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat, ya. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan ketika berbuka puasa dengan makanan yang halal sehingga penuh anggota perut dengan makanan tersebut.
Kerana tidak ada bekas yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perut yang penuh dengan makanan. Jadi kita dah elok-elok puasa kan, tiba-tiba time berbuka tu pula tak kena. Ya, dia main noda, ya kan, ya. Habis, ya Allah. Ada orang tukar meja dah nak puasa ni. Tukar meja pergi kedai beli. Meja kat rumah kau cik mana? Besar meja nak macam pentasnya lah. Penuh sekarang tu. Penuh. Orang lapar jangan, itulah nak pergi bazar Ramadan masa tengah lapar kan. Memang dia syarat dia jangan pergi masa lapar. Masa lapar tu semua nak makan. Tak mampu tuan-puan. Bila azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, minum air setogok, tamar sulih 2, kenyang. Betul tak? Habis tu yang lain-lain ni dia dah kenyang ni. Dengan air secawan, tamar sulih 2. Yang lain-lain tu apa? Nafsu. Maka kalau kita makan, elok-elok kita nak cari redha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah, tiba-tiba dalam anggota badan kita ini ada bekas yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Perut yang penuh sampai tak ada ruang kosong. Ini bukan benda yang dibuat-buat cerita ni. Kita ada pengalaman tuan-puan kan. Kalau memang ni yang sadap, tu sadap, ni sadap, dah tak kira dah. Makan, memang menyandar lepas tu. Tak boleh rokok, tak boleh sujud. Kalau rokok sujud tu memang sendawa tu macam terjulur lagi lah. Nak keluar, fishball, apa macam-macam. Dia tak masuk, penuh tuan-puan esophagus ni. Makan banyak. Lepas terawih pun terasa oleh penuh. Ini Allah tak suka. Imam Ghazali sebut, jangan. Ya, sebab Allah benci dengan perut yang dipenuhi. Dan yang keenam, hendaklah timbul rasa takut dan harap. Rasa takut dan penghargaan. Rasa takut dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kita tak tahu sama ada amalan yang kita lakukan ini diterima ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biar kita boleh hidup, khususnya sepanjang Ramadan ini, dalam keadaan hati kita tu rasa takut sangat, ya Allah, janganlah kau tak terima. Harap sangat, ya Allah, terimalah ya Allah, pandanglah aku ya Allah, mustajabkanlah doaku ya Allah. So bila ada takut dan harap, al-khawf wal-raja dalam hati kita tuan-puan, maka kita akan dapat memberikan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa, tak riak tuan-puan. Orang kalau ada takut dan harap ni dia tak riak. Ini tak berpadan dengan bulan Ramadan. Habis semua nak cerita ke orang. So pagi dah mula nanya, Kak malam tadi hujan kan? Tiba-tiba ya, tak tahu Kak ada kat tidur. Kata Kak Lehan ni lewi, tak tahu Kak ada kat tidur. Ya Kak, pukul 2 tu kami lobek, pukul 3 tu kurang sikit ranyai-ranyai, kompet tu lobek balik. Apa hal ni cerita pasal hujan? Kesannya dia ada benda lain. Dia kena cerita hujan tu, dia nak ngabang dia tahajud. Dia tak tidur macam Kak Lehan. Nak buat apa tu, rumah melambat orang Qiyamul bulan Ramadan ni, tak payah nak riak ada. Betul tak? Kita fikir macam tu, kau seorang Qiyam dah melambat orang Qiyam. Macam tu lagi. Dia dah bulan Ramadan, kalau kau seorang puasa, semua orang puasa. Tak payahlah kau nak riak ada. Cakap macam tu kat diri kita. Kita sedekah orang, cakap tak ada kau seorang yang sedekah ada, semua orang sedekah Ramadan ni. Biar tahu diri. Ini tak sikit-sikit nak riak. Kita ni, kata Imam Ghazali, dia dalam hati tu ada rasa takut dan harap. Entahlah terima, entah tidak. Ya Allah, terimalah ya Allah. Terimalah sedekah ni ya Allah. Terimalah Qiyamul Lail ni ya Allah. Terimalah puasa ni ya Allah. Baru hati tu hidup. Baru terhindar daripada penyakit-penyakit tadi. Ini 6 perkara menurut Imam Ghazali rahimahullah
untuk tolong kita supaya puasa Ramadan kita ada kualiti yang terbaik, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, ya, walaupun tadi janji nak dengar ceramah sampai isyak kan, sampai tarawih, ya. Tak terayu lah kan, ya. Tapi ya, orang kata jangan lama bana kan, ya. Berhenti sebelum orang jamu, itu benda yang lebih baik. Jadi Ustazah sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih, ya, penghargaan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, ya, dan rakan-rakan sinergi yang lain yang menganjurkan program yang Ustazah rasa sangat penting, tuan-puan, untuk jadi peringatan kepada kita semua. Dan sebelum terlupa, ya tuan-puan, Ustazah ada bercakap sebenarnya, janji nak bagi macam zikir-zikir kan, ya tuan-puan, apa yang kita nak banyak bacakan, ya, dalam bulan Ramadan ni. Ustazah bagilah, ya, 1-2 zikir, ya tuan-puan. Yang pertama, kita banyakkan zikir ataupun wirid tauhid kepada Allah. Tauhid ni maksudnya yang nak kembalikan kita kepada ikrar la ilaha illallah tu. Contohnya macam la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar ada fokus kita. Elok tu kalau hari pertama, kedua, ketiga, awal-awal ni kan, kembalikan balik fokus hati kita tu kepada tauhid. Jadi zikir wirid kita tu terarah kepada tauhid tadi, la ilaha illallah, ataupun zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi pun sebut, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Ataupun kita baca zikir Ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Saya ulang lagi sekali, ya. Ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Satu, zikir, wirid, doa yang menghalakan fokus kita tu kepada apa? Tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, zikir atau wirid ataupun doa yang menghalakan hati kita kepada memohon keampunan Allah. Contoh, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Kemudian kita fokuskan, tuan-puan, zikir kita, doa kita kepada memohon doa yang Nabi SAW sebut sebagai doa yang paling baik. Apa dia permintaan yang paling baik? Nabi kata, Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Mohon kesejahteraan, afiat. Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kesejahteraan ataupun afiat dalam urusan ataupun di dunia dan juga di akhirat. Dia sebenarnya, tuan-puan, sekarang kita dah kena prepare kumpulan doa-doa yang banyak-banyak. Kita tak hafal semua, kumpulan buku kumpulan kata-kata, catatan-catatan kita. Sebab apa? Kita nak tumpu dalam bulan Ramadan ini syahrul doa, bulan berdoa yang dimustajabkan oleh Allah, untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya. Tadi hanyalah beberapa doa cadangan daripada Ustazah. Ada fokus-fokus dia. Ada zikir tumpu pada tauhid, ada zikir tumpuannya pada istighfar, mohon keampunan, ada zikir tumpuannya pada memohon perkara yang sangat penting dalam urusan dunia dan akhirat. Maka silalah kita amalkan. Terima kasih, ya, kepada semua Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, rakan-rakan sinergi tabung haji, ya, Masjid Jamek Datuk Kelana Petra,
dan semua yang hadir pada hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.